Banjir adalah bencana alam yang paling biasa dan puncak utama kematian akibat bencana alam di seluruh dunia. Risiko kerugian bencana akibat banjir adalah ketara memandangkan penebangan hutan dan peningkatan kedekatan populasi besar dengan kawasan pantai, pinggir tasik dan lembagan sungai. Objektif kajian ini adalah untuk menerangkan akibat kejadian banjir ke atas populasi manusia dari segi kematian, kecederaan dan setakat yang mungkin. Mengenal pasti faktor risiko yang berkaitan dengan hasil ini adalah satu daripada ilmu ulasan tentang kesan manusia akibat bencana alam. Data mengenai kesan banjir telah disusun menggunakan dua kaedah. Tinjauan sejarah kejadian banjir dari 1980 hingga 2009 daripada pelbagai pangkalan data dan kajian literatur sistematik penerbitan yang berakhir pada Oktober 2012, analisis termasuk statistik deskriptif, ujian bivariat untuk persatuan dan regresi logistik multinomial ciri banjir dan kematian menggunakan stata. Pelaporan yang tidak konsisten menunjukkan ini adalah suatu yang dipandang rendah, terutamanya dari segi jumlah penduduk yang cedera dan terjejas. Punca utama kematian berkaitan banjir ialah lemas. Pemantauan banjir yang diperluas, langkah-langkah mitigasi yang lebih baik, dan komunikasi yang berkesan dengan pihak berkuasa awam dan penduduk yang terdedah berpotensi untuk mengurangkan kehilangan nyawa dalam kejadian banjir pada masa hadapan. Sebab utamanya ialah iklim monsun menyebabkan kerpasan yang banyak menyebabkan sistem peparitan tidak dapat mengalirkan air tepat pada masanya, menyebabkan banjir. Selain itu, sistem peparitan negara kita tidak dirancang dan dirawat dengan baik sehingga mengakibatkan tersumbat dan tidak dapat mengalirkan air hujan, sekaligus memburukkan lagi keadaan banjir. Bukan itu sahaja, parit sering tersumbat dengan jumlah sampah yang banyak, yang turut menjejaskan pengaliran air hujan. Kesimpulannya, oleh sebab orang ramai sering membuang sampah di merata-rata tempat. Sampah itu menghalang parit dan mengakibatkan air tidak boleh mengalir. Bukan itu sahaja, pembangunan tanpa kawalan adalah salah satu punca banjir kilat. Proses pembinaan dan pembangunan tanpa mengambil kira kesan alam sekitar atau mengikut prosedur dan piawaian yang ditetapkan dikenali sebagai pembangunan tanpa kawalan. Ini boleh merujuk kepada pembangunan kawasan perumahan, industri, atau infrastruktur tanpa melakukan kajian kesan alam sekitar yang mencukupi atau tanpa mengikut garis panduan pematuhan alam sekitar. Pembangunan tanpa kawalan sering melibatkan aktiviti pembalakan hutan secara besar-besaran untuk memberi ruang kepada infrastruktur atau pembangunan perumahan. Sebagai contoh, pengubahan tanah yang tidak terkawal seperti pengurusan tanah yang tidak baik boleh menyebabkan aliran air yang tidak terkawal dan meningkatkan potensi banjir kilat. Seterusnya, pembangunan yang tidak disertai dengan kajian hidrologi yang mencukupi boleh menyebabkan perubahan dalam aliran air semula jadi. Ini termasuk perubahan saluran sungai, penambahan saluran pembetongan, dan perubahan topografi tanah. Dengan ini, tanpa pemahaman yang baik mengenali sistem hidrologi kawasan tersebut, pembangunan boleh meningkatkan risiko banjir kilat. Kesimpulannya, pengurusan pembangunan yang berhemah dan kawalan yang baik sangat penting untuk mengelakkan dan mengurangkan impak negatif pembangunan tanpa kawalan terhadap risiko banjir kilat. Selain itu,
Banjir merupakan bencana alam yang amat berbahaya dan akan mendatangkan kesan negatif secara langsung kepada masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana banjir akan mengancam nyawa orang yang terperangkap dalam banjir. Maka, banjir dapat menjadi ancaman serius kepada jiwa kita kerana air yang naik dengan cepat dan arus yang kuat dapat menyebabkan tenggelamnya orang-orang, terutama orang yang tinggal di daerah yang rentan terhadap banjir. Bukan itu sahaja, banjir akan merosakkan infrastruktur penting seperti jalan raya, jambatan, saluran air dan infrastruktur lain. Oleh itu, kerosakan infrastruktur ini menyulitkan masyarakat dan memperburuk kondisi hidup mereka. Tambahan pula, banjir akan menyebabkan kerosakan rumah, bangunan dan harta benda seperti kenderaan. Kerosakan harta benda ini tidak hanya berdampak pada kewangan masyarakat secara langsung, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Bukan itu sahaja, banjir juga akan memberi kesan yang serius kepada negara kita terutamanya dari aspek ekonomi. Bencana banjir ini akan menyebabkan kerusakan besar kepada infrastruktur negara kita. Berdasarkan berita sinar harian, negara kita mengalami kerugian berjumlah RM662.4 juta yang termasuklah nilai kerosakan aset, infrastruktur awam, tempat tinggal, kenderaan, perniagaan dan premis industri akibat bencana banjir di seluruh negara. Oleh itu, kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi bagi membangunkan dan mengembalikan infrastruktur yang rusak. Hal ini akan menghabiskannya anggaran pemerintahan yang sebenarnya dialokasikan untuk perkembangan ekonomi. Selain itu, operasi perniagaan akan diganggu akibat banjir. Perusahaan akan mengalami penurunan produksi atau berhenti beroperasi sementara untuk melakukan proses perbaikan, malah melambatkan kemajuan ekonomi. Natijanya, pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan bagi mengurangkan berlakunya banjir yang akan memberikan kesan kepada negara dan juga masyarakat. Namun begitu, terdapat langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan banjir. Ini termasuk peningkatan sistem saluran, penilaian risiko banjir yang awal dan penubuhan pusat evakuasi yang berkesan. Dengan kerjasama semua pihak dan kesedaran awam yang tinggi, kita boleh sama-sama mengurangkan kesan banjir kepada masyarakat dan alam sekitar. Cabaran dikena pasti memahami dan melaksanakan arahan Majlis Keselamatan Negara Nombor 20. Hak dalam struktur organisasi dapat menghalangkan penyelarasan dan penggunaan teknik lampau yang menjejaskan proses analisis dan pengurusan data. Selain itu, kelemahan kekurangan pengurusan maklumat menyebabkan kelewatan dalam mengedarkan maklumat kritikal. Menambahbaikan jangka panjang dalam dasar pengurangan risiko bencana mesti merangkumi semua sektor masyarakat termasuk pembangunan, ekonomi, kesihatan dan pendidikan. Pengurusan bencana negara yang berkesan memerlukan kerjasama padu di kalangan pelbagai entiti termasuk kerajaan negeri dan pemandaran. Kesimpulannya, banjir telah mengancam kesejahteraan dan keselamatan mangsa disebabkan kehilangan tempat tinggal dan harta benda mangsa. Oleh itu, pihak kerajaan perlu menyediakan dan menyelenggara sistem pembarikan secara berkala untuk membantu air yang lebih mengalir ke sungai dan laut. Hal ini kerana merujuk kepada Jabatan Penerangan Malaysia pada tahun 2017, Malaysia menerima 80% taburan hujan iaitu antara 2,000 mm hingga 2,500 mm.
Sebagai contoh, pihak berkuasa tempatan perlu bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk membina dan membaiki sistem pembaritan di kawasan pembanjiran supaya dapat mengelakkan banjir berlaku. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang untuk mengawal aktiviti manusia. Hal ini disebabkan pembarakan hutan secara haram dan tidak terkawal untuk membangunkan ekonomi negara, tetapi pihak kerajaan masih bersikap acuh tak acuh terhadap perkara tersebut. Misalnya, semasa banyak pokok ditebang, paras air sungai akan menaik sehingga berlimpah ke kawasan perumahan yang berdekatan pada waktu hujan kerana pokok-pokok tersebut berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan. Sebagai implikasinya, ini bukan sahaja memusnahkan ekonomi negara kita, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, pihak kerajaan berperanan vital untuk membanjiri aktiviti manusia yang haram supaya semua rakyat akan mematuhi undang-undang negara kita. Ingatlah bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian, terima kasih.